teka lagu best. Demam teka lagu best? Bermula 24 Mac hingga 1 Mei ini, anda berpeluang memenangi sebahagian dari RM18,000 dalam teka lagu best. Jadilah pengirim SMS ke-7 selepas isyarat teka lagu best dikeudarakan ketika lagu sedang ke udara. Type best, jarak, PLB dan hantar ke 39111. Berikan judul lagu dan nama penyanyi dengan betul ketika penyampai menghubungi anda. Teka lagu best menangi sebahagian dari RM18,000 hanya di Best FM, terbaik untuk harimu. Buletin Selatan 3 April 2015. Timbalan Perdana Menteri lawat pameran Mahkota Jauhar Junjungan Negeri. UTM menjalankan kajian berkaitan sains dan teknologi di Antartika. Aduan kad tambah nilai antara aduan CBP tertinggi di Johor. 250,000 pengguna terjejas minyak diesel tumpah dalam Sungai Johor. Dan akhir sekali, kelemahan kontraktor punca kelewatan projek KTMB. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin meluangkan masa melawat pameran Mahkota Jauhar Junjungan Negeri di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor. Ketibaan beliau dan isteri Puan Sri Nuraini Abdul Rahman di Pusat Konvensyen itu pada 3.30 petang disambut Timbalan Setiausaha Kerajaan Johor Pengurusan Amran A. Rahman, Pengarah Muzium Diraja Abu Bakar Datuk Paiman Kromo serta Pengarah Arkib Negara Malaysia Cawangan Johor Gauri PS Tanggaya. Timbalan Perdana Menteri dan isteri kemudian meluangkan masa hampir sejam melawat pameran itu yang memaparkan pelbagai gambar dan lukisan susur galur keempat-empat Sultan Johor era moden. Ia juga memaparkan gambar dan lukisan mengenai usaha Sultan Ibrahim iaitu anak muda Sultan Abu Bakar ke arah memangkinkan pembangunan Johor serta kisah Sultan Johor kini Sultan Ibrahim almarhum Sultan Iskandar sebagai seorang pemimpin berjiwa rakyat. Pameran itu yang diatur kerajaan negeri dengan kerjasama Arkib Negara Malaysia Johor bermula dari 28 Mac lepas sehingga 25 April ini bersempena istiadat kemahkotaan Sultan Johor pada 23 Mac lepas. Pameran itu turut menampilkan dokumen Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895, replika adat istiadat kebesaran dan darjah kebesaran. Universiti Teknologi Malaysia UTM membuka dimensi baru dalam bidang penyelidikan negara apabila berjaya menaluki Antartika selama 13 hari bagi menjalankan kajian berimpak tinggi berkaitan sains dan teknologi. Misi yang bermula pada 25 Februari hingga 19 Mac lalu melibatkan 6 orang penyelidik UTM daripada 4 bidang berlainan termasuk remote sensing, sains sukan, sains biologi dan kejuruteraan mekanikal. 6 penyelidik yang terlibat adalah Profesor Dr. Mazlan Hashim, Profesor Dr. Abdul Hafiz Omar, Dr. Muhammad Nazri Mat Reba, Dr. Muhammad Farid Muhammad Said, Dr. Muhammad Firdaus Abdul Wahab dan Kamaruzaman Soid. Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UTM Profesor Dr. Ahmad Fauzi Ismail berkata, objektif utama ekspedisi berkenaan bagi mengkaji perubahan iklim dan pencairan ais di Antartika yang memberi kesan kepada pemanasan cuaca di tropika. Kerana Antartika ni, kalau kita kaji dari segi saintifiknya, hubung kait terhadap climate change, climate change bahasa Melayunya perubahan cuaca, perubahan ekosistem, perubahan ekologi kawasan tropika kita ni dan juga kawasan-kawasan selain daripada Antartika adalah amat dipengaruhi oleh cuaca di Antartika. Pencairan suhu atau pencairan apa nama? Dipanggil glasier di Antartika amat mempengaruhi cuaca di kawasan tropika. Dan inilah salah satu daripada objektif penerokaan pendidikan di Antartika.
Tambah beliau, dengan kejayaan melaksanakan penerokaan di Antartika, sebuah jurnal berimpak tinggi bakal diterbitkan bagi merekodkan segala data yang diperolehi semasa penyelidikan dijalankan dan akan dikongsikan serata dunia. Katanya ekspedisi kelolaan Pusat Penyelidikan Antartik Nasional NARC dan UTM itu memakan masa 36 jam perjalanan dari Argentina ke benua Antartika dengan mengambil 250 sampel pelbagai bidang dari 80 stesen sampel meliputi 205 pulau yang dilawati di sana. Melalui penyelidikan itu, para saintis mengambil sampel air laut, tanah dan ais untuk pengasingan mikrob fotosintetik bagi kegunaan industri seperti penghasilan biodiesel serta menjalankan ujian kenderaan kawalan jauh ROV dikenali sebagai UTM ROV Dolphin 3 dalam perairan yang sejuk melampau. Aduan mengenai pembelian kad tambah nilai prabayar telefon yang dikenakan cukai barang dan perkhidmatan CBP antara aduan tertinggi diterima di Johor setakat ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan Perdagangan dan Kepenggunaan Negeri Datuk T. Siu Kiong berkata sebanyak 64 aduan telah diterima oleh pihak Kastam dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDN-KK sepanjang 2 hari pelaksanaan CBP. Katanya sebanyak 34 aduan yang diterima berkaitan CBP berkenaan dengan isu tambah nilai yang dinaikkan harga oleh pihak peniaga. Beliau menegaskan harga kad tambah nilai prabayar telefon seharusnya kekal. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyertai operasi CBP di Khidmat Tampoi. Sejak semalam, sebanyak 590 buah premis perniagaan telah diperiksa dengan 122 buah daripadanya didapati melakukan pelbagai kesalahan termasuk timbang sukat dan tanda harga. Beliau berharap peniaga tidak menaikkan harga jualan mereka kerana CBP, sementara pengguna pula haruslah menjadi mata dan telinga kerajaan supaya peniaga tidak sewenang-wenangnya mengambil kesempatan. Beliau berkata pengguna perlu lebih bijak dengan menyemak semula resit pembelian dan membuat perbezaan harga barang sekaligus mengesan kedai yang cuba menipu pengguna. Datuk T berkata 237 anggota penguatkuasaan ditempatkan di seluruh negeri Johor bagi pelaksanaan CBP dan pemantauan harga barangan dan perkhidmatan. Sehingga 31 Mac, 47,278 orang peniaga di negeri ini telah mendaftar untuk CBP. Kira-kira 250,000 pengguna air di beberapa daerah di negeri ini mengalami gangguan bekalan air akibat berlaku tumpahan minyak di Sungai Johor di Kota Tinggi awal pagi semalam. Syarikat Air Johor Holdings Sendia Berhad berkata tumpahan itu menyebabkan loji memproses air terpaksa dihentikan operasinya sehingga usaha pembersihan dilakukan. Kawasan yang mengalami gangguan ialah sebahagian besar Johor Bahru, Nusa Jaya, Senai dan sebahagian kecil Kulai Jaya. Sungai Johor merupakan sumber utama bekalan air bersih bagi loji rawatan air Sungai Johor dan loji rawatan air Semanggar yang masing-masing berkapasiti menyalur 318.23 juta liter sehari. Loji rawatan air Johor melibatkan 150,000 akaun pengguna, manakala loji rawatan air Semanggar melibatkan 100,000 akaun pengguna. Pengguna dinasihatkan agar menyimpan air secukupnya dan mereka boleh menghubungi SAJ Info Center di talian mesranya atau menerusi khidmat pesanan ringkas SMS atau melalui email untuk mendapat bantuan bekalan air. Untuk paparan berita seterusnya, kita kembali lagi selepas ini. Penggunaan baja Real Strong dimulakan pada awal pembangunan sehingga sekarang. Saya menggunakan baja Real Strong selama 3 tahun. Penghasilan yang tinggi, hasilnya bertambah baik. Pilihlah baja biokimia Real Strong hari ini.
Kita kembali semula. Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC mendapati kelemahan kontraktor adalah punca kelewatan projek pengalihan operasi kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB dari Tanjung Pagar ke Woodlands, Singapura serta pembinaan depoh Kempas Baru Johor Bahru. Pengerusinya Datuk Nur Jazlan Muhammad berkata projek kerjasama Kerajaan Malaysia dan Singapura itu dijadualkan siap pada 16 Julai 2013 namun sehingga Mac lepas projek itu siap pada kadar 99.2%. Projek pembinaan depoh Kempas Baru bernilai 41.77 juta ringgit diberikan kepada Hisniaga Sendian Berhad melalui kaedah tender terhad yang menandatangani kontrak pada 20 Disember 2011 dan dijadual siap asal pada 16 Julai 2013. Beliau berkata PAC juga mendapati kontraktor berkenaan cuai dalam menjalankan kerja-kerja pengalihan kabel optik dan pengurusan tanah selain gagal untuk menyiapkan projek segera. Beliau berkata PAC juga menyiasat mengenai perkembangan keupayaan operasi KTMB dalam mengendalikan perbelanjaan projek pembangunan lain berikutan masalah dana selepas penswastaan syarikat itu. Beliau berkata Kementerian Pengangkutan telah 2 kali melanjutkan projek berkenaan bagi tempoh 2 tahun sejak tahun lepas serta mengenakan kadar denda dan ganti rugi ditetapkan LAD berjumlah 2.5 juta ringgit kepada kontraktor. Pada mesyuarat itu, beliau berkata PAC menasihatkan KTMB agar memastikan perancangan projek dijalankan dengan lebih teliti selain memilih syarikat kontraktor yang berwibawa agar pembinaan dapat disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan. Sementara itu, laporan Ketua Audit Negara 2014 Siri 1 akan dibentangkan pada Isnin 6 April. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM telah menahan sebuah kapal buruan antarabangsa MV Viking bersama 18 anak kapal kerana menjalankan aktiviti perikanan secara haram di perairan Johor bulan lepas. Timbalan Ketua Pengarah Operasi APMM Laksmana Madya Maritim Datuk Ahmad Puzi Abdul Kahar berkata kapal seberat 1,322 tan itu ditahan pada 14 Mac lepas hasil maklumat perisikan. Berdasarkan maklumat awal, beliau berkata ketika ditahan, kapal dengan bendera Nigeria itu dalam perjalanan ke Singapura daripada pelabuhan Samut Sakon, Thailand dan singgah di perairan Johor. Kapal berkenaan yang disenarai hitam Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources CCAMLR, sebuah suruhanjaya ditubuhkan Konvensyen Antarabangsa pada 1982, dipercayai aktif menangkap ikan toothfish yang banyak terdapat di lautan Antartika sejak tahun 2004. Menurut beliau, kapal berkenaan dipercayai menukar nama hampir setiap tahun daripada 2004 bagi mengelak dikesan. Kesemua tahanan berumur lingkungan 20 ke 60 tahun iaitu seorang warga negara Chile, 2 dari Peru dan 15 dari Indonesia akan didakwa di bawah Seksyen 16 Akta Perikanan atas 3 kesalahan iaitu memalsukan dokumen kapal, memasuki perairan serta bersauh di perairan negara tanpa kebenaran. Kes ini akan didengar di Mahkamah Tinggi Kota Tinggi Johor. Jika disabit kesalahan, nahoda kapal berkenaan boleh didenda tidak melebihi RM1 juta, manakala anak kapal RM100,000 setiap orang. Sementara itu, Sea Shepherd Conservation Society, sebuah pertubuhan bukan kerajaan Amerika Syarikat yang aktif memburu kapal perikanan haram seperti MV Viking, dalam kenyataan di laman webnya memuji tindakan pihak berkuasa Malaysia. Penubuhan Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam wajar dilaksanakan sebagai langkah jangka panjang untuk mengurangkan beban hutang kerajaan bagi membiayai pinjaman perumahan kerajaan. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Ahmad Maslan berkata, di samping itu, penubuhan lembaga berkenaan yang mempunyai kuasa autonomi penuh dalam tadbir urus kewangan dan sumber manusia dijangka dapat meningkatkan tahap kecekapan perkhidmatan yang diberikan.
Beliau berkata secara purata jumlah dana yang diperlukan bagi membiayai pinjaman perumahan adalah sebanyak RM9 bilion setahun. Dato' Ahmad Maslan berkata lembaga itu akan mengambil alih tanggungjawab kerajaan untuk membuat pinjaman bagi membiayai pinjaman perumahan pada masa hadapan dan akan menjadi sebuah badan berkanun yang diasingkan saraan dan dibebaskan sepenuhnya seperti Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, Lembaga Tabung Haji LTH, Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT dan Kumpulan Wang Persaraan KWAP. Beliau berkata lembaga akan ditadbir oleh sebuah lembaga pengarah yang bertanggungjawab kepada menteri dan mempunyai kuasa serta bertanggungjawab terhadap pengurusan kewangannya sendiri. Katanya untuk penubuhan lembaga, rang undang-undang berkenaan perlu diluluskan dan Akta Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan 1971 akan dimansuhkan. Sekian sahaja untuk edisi Buletin Selatan hari ini yang bersiaran dari pusat penyiaran kami di Nusajaya Johor. Salam takzim.